Assalamualaikum. Ketika membuat kerja dengan tool yang tajam dan berbahaya, apa agaknya perkara terakhir yang korang expect akan berlaku yang mungkin boleh mendatangkan mudarat kepada korang sendiri? Contoh yang paling mudah, blackout. Panasnya ya Allah. Kenapa tak ada elektrik susah? Well, soalan yang mudah. Air compressor tak jalan, air tool tak boleh pakai. Tapi betul, memang boleh pakai hand tool sahaja. Tapi kan, weh, panas! Panas! Dah tu takkanlah nak repair sendiri. Dalam rumah pun panas, memang semua kerja dah tak jalan. Itu pun belum lagi try buat kerja kat luar. Dengan panas teriknya, angin pun tak ada langsung, pokok pun tak goyang. Binatang yang kali sepanas pun dah start bising. Kadang-kadang gangguan emosi memberi idea yang pelik-pelik. Dan ketika kewarasan dah sampai ke tahap maksimum, timbul satu kesedaran bahawa ada satu sumber aircon yang pastinya sejuk. Yes, aircon kereta. Berakhirnya sebuah penderitaan. Ya, saya tutup nombor plat dengan selipar. Thank you for noticing, smartass. Well, apa salahnya kan lepak sekejap je pun dalam kereta nak ambil aircon. Dah berpeluh dah kot. Sebotol ais untuk kesejukan ekstra. Apa hal panas juga? Jadi aircon yang tak sejuk. Dua komponen, satu aircon compressor dan gas aircon. Kedua-dua komponen akan bekerja sebagai satu unit ataupun satu assembly, maksudnya tanpa satu komponen, yang satu lagi tak akan berfungsi. Dengan informasi basic ini, boleh buat inspection dekat bawah hood untuk cek sendiri apa masalahnya. Sebolehnya pakailah glove. Banyak habuk jalanan yang agak Komponen aircon pertama iaitu aircon compressor yang digerakkan oleh tali sawat ataupun belting terletak di right hand side ataupun sebelah driver untuk auxiliar. Di bahagian bawah sekali selepas alternator dan idler puli, korang akan nampak compressor assembly terbenam kat bawah sekali sana. Kalau tekan butang zoom and stop complaining. Di hari yang panas macam ni, tak perlulah kau nak cerita pasal aircon compressor. Semua tahu aircon compressor tu apa kan? Tak kisah, nak cerita juga. Nyau. Inilah yang dinamakan aircon compressor. Pada bahagian depan kompresor ini, terdapat satu puli yang akan berpusing sekali menggunakan drive belt ataupun belting selari dengan pergerakan komponen lain. Dan apabila berlaku compression oleh kompresor, bahagian depan ni yang kita panggil magnetic clutch akan berpusing sekali. Magnetic clutch tak akan sentiasa berpusing, dia hanya akan berpusing kalau berlaku compression dalam kompresor. So a normal compressor dalam keadaan enjin kereta yang dah di start akan engage atau berpusing untuk memampatkan gas aircon, berhenti dan akan berpusing balik. Cycle ini akan berterusan sepanjang kereta dibiarkan hidup. Tuntasnya, dalam masalah aircon tak sejuk, kalau kompresor ada compression, berhenti dan kompres balik, maksudnya kompresor tak rosak lah. I think it's as simple as that. Benda ni mahal weh. Axia punya original RM1,400. Setelah pasti kompresor tak rosak. Kedua, check gas aircon. Ada dua point of interest, low pressure hose, high pressure hose. Low pressure gas hose yang selalunya terletak di atas kompresor ataupun di right hand side sebelah driver akan ada huruf L dekat cap dia. Manakala high pressure hose yang terletak di sebelah berlawanan ada huruf hash dekat cap dia. Kedua-duanya menuju ke kompresor kat lubang ni. So korang semua dah tahu basic, macam mana pula kita nak tahu ada gas ke tak? Senang, hidupkan kereta dulu. Buka telinga untuk detect bunyi klik, maksudnya magnetic clutch engage ataupun kompresor start berpusing. Boleh dengar bunyi klik? So bila ada bunyi klik, kita nampak juga kompresor tu tengah berpusing, maksudnya ada compression. Kompresor okey, ada gas. So bila diperhatikan pusingan magnetic clutch kat kompresor dah berhenti, kita tunggu dia start balik. Okay, nice. Saya dah dengar bunyi klik, maksudnya kompresor start balik lepas berhenti. Maksudnya ada berlaku compression of gas dalam aircon assembly yang menandakan kompresor masa elok ada gas. Maksudnya ada satu lagi komponen yang jarang orang tahu. Matikan enjin, pergi ke arah front passenger seat dan cari glove box. Cabut keluar glove box dengan menanggalkan tab kanan dan kiri. Sometimes susah lah juga nak cabut, tapi jangan risau. Just tarik je tab tu, dia takkan patah pun. Dan lepaskan daripada dua hinge yang terletak dekat bawah glove box. Di belakang glove box kompartmen dalam dashboard, terdapat satu slot untuk meletakkan filter untuk blower assembly. Dari bahagian atas sampai ke bawah ni, inilah blower assembly. Ada satu tab di sebelah kiri yang kena tolak ke dalam dan tarik ke arah keluar. Dah nampak benda putih tu? Tarik untuk cabut penutup
Dan pastikan jangan hilang. Try lah cari kat kedai kalau hilang. Ini namanya cabin air filter. Apa bahasa Melayu dalam bahasa Melayu dalam bahasa Melayu? Penapis kabin. Tarik keluar penapis kabin dan already nampak dah apa yang jadi masalah. Padanlah aircon tak sejuk pun. So nampak kat sini banyak kelkatu mampoi. Obviously kenalah bersihkan untuk melancarkan pengudaraan dalam air blower assembly. Most of the time kena buang macam tu je lah. Tapi as you can see, tak semua yang akan terbuang. Tapi kenalah bersihkan sepenuhnya dengan tools yang sesuai seperti air compressor dan air duster. Dengan menggunakan air duster, sembur semua kelkatu tadi sampai permukaan filter tu bersih. Kehitaman ni tak perlulah kita buat perfect sampai dia putih balik. Cukup sekadar buang segala kekotoran yang besar yang kita boleh nampak dengan mata kasar. Kita nak segala rongga cabin filter ni bersih supaya pengaliran udara daripada blower lancar dalam sistem aircon. Of course, tak semua ada air duster ni dan ingat, kita kan black out. Selain membeli cabin filter yang baru dengan harga lebih kurang 10 ke 15 ringgit sahaja, semua ada benda ni kan. Pembasuh pinggan juga membantu dalam proses membersihkan cabin air filter yang undeniably berkesan. Korang boleh buat pembersihan air filter dengan cecair pencuci pinggan ni dalam masa seminit sahaja. Jom saya tunjukkan. Letak filter di permukaan yang bersih, sediakan cecair pencuci di sebelah, buat di bawah cahaya matahari yang terik. Dah ready? Ketuk je lah sampai bersih. Kasak sikit pun tak apa. Yuhu, kan bersih? Installation lagi senang. Masukkan yang hujung ni dalam ruang tu dan tekan penutup tu pada klip. As simple as that. Masukkan dalam orientasi yang betul, di side up. Masukkan ke dalam dan buh baliklah penutup dia. Pastikan ditutup dengan rapat. Caranya ada bunyi klik. And you're done. Lepas tu masukkan balik glove box. Pastikan semua notches tu masuk balik lah, taklah tercabut nanti. So apa yang kita dah belajar? Kompresor okey kalau terdapat compression dalam compressor assembly. Gas pula masih ada kalau terdapat compression dalam kompresor. Kalau yang lain semua okey, pergi cek cabin air filter. Kadang-kadang masalah yang kita lalui ialah hanya satu masalah yang simple, masalah yang murah, tak perlu keluar duit banyak pun. So, pentingnya untuk kita tahu. So, mungkin ada yang tertanya-tanya, macam mana kelkatu boleh masuk dalam tu? Saya cuba jawab. Masa kita driving, angin akan turut masuk ke dalam lubang ni, ventilation. Selain angin, kadang-kadang serangga pun masuk. Manakala tugas air blower di dalam air blower assembly untuk filter segala jenis benda asing yang masuk ke dalam kabin kereta. Sebab tu korang boleh tidur tengah angin tanpa masuk serangga dalam mulut. Dan angin yang masuk ke dalam kabin kereta pun akan bersih lah. Okey, dah settle. Now dah boleh rasa sejuk pun dalam kereta. Percaya atau tidak, benda yang kecil macam tu pun, yang agak murah pun boleh bagi sebanyak ni perbezaan dalam kualiti aircon dalam kereta kita. Jadi lepas ni kalau ada masalah dengan aircon, sebelum pergi ke kedai bayar mahal, cek dulu di rumah. InsyaAllah kalau tak ada masalah lain, tak adalah korang keluar duit mahal sangat. Okay, bye bye. Sedapnya ya Allah. Kalau korang rasa info yang saya bagi membantu, tolonglah subscribe ya. InsyaAllah saya akan post video setiap minggu.